Okey, so sekarang ni kita dah ada dua persamaan. Kita bolehlah guna apa-apa cara untuk menyelesaikan nak cari P dengan L tu. Okey, sebab apa kita nak cari P dengan L tu? Sebab soalan seterusnya dia tanya berapakah luas segi empat tepat tu? Luas apa sama dengan apa? Luas. Apa rumus luas? Panjang, Jarak lebar. lebar ya. So dia nak cari segi empat tepat ya yang ini. Yang ini, yang atas tu bukan yang segi empat sama tu. So dia nak cari panjang darat lebar. So maksudnya nak cari P darab dengan L lah. So memang kita kena carilah P tu apa, L tu berapa. Okay. Okay, so sekarang ni kita teruskan. Okay. Kita dah ada dua P. Saya tulis balik lah sekejap. Saya kecilkan dulu bagi ruang banyak sikit. Kalau mak lagi besar apa-apa. Baik. Lagi besar, lagi besar. Kecilkan. Kau kecil sangat. Subhanallah. Misalkan, ada masalah dia ni. Okay, so kita nak guna cara apa ni? Hapuskan je kau. Penghapusan ya. Okey, saya salin balik. 2P tambah 2L sama dengan 56. Kemudian kita ada P tolak L sama dengan 6 ya. So kita nak buat penghapusan, kita buat gagasan dulu. Okey, so kita kena samakan. Kita nak hapuskan apa dulu? Nak hapuskan P ke nak hapuskan L dulu? Kita hapuskan L dululah. Okey, kita hapuskan L. So kena samakan yang atas tu 2, yang bawah tu negatif 1. So yang bawah ni kena darab dengan 2 lah. Okay, sebab kita nak hapuskan L. Kita dia ya. Hapus L. Okay, so dia akan jadi 2P tambah 2L sama dengan 56. Maksudnya salin balik yang atas tu. Yang bawah tu 2 darab P, 2P. Negatif 1 darab 2, negatif 2L. Sama dengan 6 darab 2, 12 ya. 12. Okay, so kita nak guna operasi apa nak menghapuskan L tu? 2L dengan negatif 2L. Tolak. Kita tolak tak boleh lah. Sebab apa tolak tak boleh? 2 tolak negatif 2, awak akan dapat 4. Okay, tak percaya guna kalkulator. Okay, sebab tu tak boleh guna Tambah. tolak. Tambah lah. Okay, so awak kena guna tambah ya. Benda ni awak boleh test sendiri. Awak kena tambah ya. Tulis tambah. Sebab sekarang ni kita nak hapuskan L ni. Atas 2, bawah negatif 2. So, kalau awak buat tolak, 2 tolak negatif 2 akan dapat 4. So, kita kena buat 2 tambah negatif 2, bawah akan jadi kosong. Barulah L tu akan terhapus ya. Okay, ni saya padam ya balik. Dia lekat-lekat. Okay, so kita tolak ya. Sorry, kita tambah. 2P tambah 2P akan dapat 4P lah. 2L tambah negatif 2L akan jadi kosong. 56 tambah 12 akan jadi 68 ya. 68. So, P akan dapat 68 bahagi dengan 4. So, akan dapat berapa tu? 1, 7 ya. 17. So, kita dapatlah P sama dengan 17 ya. P sama dengan 17. So, kita boleh carilah. Siapa masuk tu? Saiful Baharin ni Lutfi ya. Lutfi. Assalamualaikum. Baru bangun ke? Okay, so sekarang nak cari L pula, kita ambil yang mana-mana persamaan. Kalau saya ambil yang tak ada perkali tu. Maksudnya tak ada perkali, maksudnya perkali dia 1. P tolak L sama dengan 6 ya. So P kita dah dapat 17, masukkan 17, tolak L sama dengan 6. So negatif L sama dengan 6 tolak 17. Negatif L sama dengan 6 tolak 17 akan dapat negatif 11 ya. Negatif 11.
Okay, so L sama dengan, saya dah beritahu dah, kalau sebelah kiri ada negatif, sebelah kanan ada negatif, kita boleh hapuskan. Akan dapat positif lah dua-dua. Okay, kita potong ni, akan dapatlah L sama dengan 11. So kita boleh carilah luas tadi ya. Luas segi 4 tepat sama dengan P darab dengan L. P berapa? 17. L berapa? 11. So dapat berapa ni? 187 ya? Betul? Betul-betul. Betul? So itulah jawapan dia, 187. Okay. So sebelum saya pergi ke soalan lain, kita tak kisahlah sekarang ni kalau nak guna penggantian pun saya mana tunjuk lah ya, sebabnya jawapan dia sama je. Kalau nak guna pengertian sebab dia pelajar ni lain-lain, dia kadang-kadang dia suka cara ni, kadang-kadang dia suka cara ni, tapi ikut lah ya. Saya rasa soalan ni, soalan yang berkaitan dengan persamaan linear serentak ni selalunya dia tak minta pun guna cara apa-apa, kecuali masa tingkatan 5 nanti, tingkatan masa SPM nanti, ada soalan yang memerlukan awak guna, dia panggil kaedah metrik ya. Awak akan belajar tu dalam masa tingkatan 5 nanti. Okay. Dia wajib guna metrik. Selain daripada tu memang tak adalah. Saya tak pernah jumpa soalan, jarang sangat lah kalau jumpa pun. Soalan dia minta sila gunakan kaedah pengantian, sila gunakan kaedah penghapusan. Jarang lah. Kecuali kalau tingkatan 5 nanti dalam soalan SPM memang ada soalan dia gunakan kaedah metrik. Itu wajib guna kaedah metrik lah. Maksudnya sekarang ni awak akan ada belajar lagi satu lagi kaedah metrik. Tapi tingkatan 5 nanti dah lambat lagi ya. Ada 4 tahun lagi. Okay. So okay ya. Dia tak faham ni nak tukar pada segi 4 sama ni. Saya faham ni. Segi 4 sama ni. Okay. Tapi tak pada soalan. Dia kata apa? Panjang ni dikurangkan pada 2. Dikurangkan maksudnya tolak 2. So sebab tu P tolak 2. Kemudian lebarnya ditambah dengan 4. Sebab tu dia L tambah 4. So dia akan jadi segi 4 sama. Segi 4 sama, panjang dengan lebar sama. Sebab tu saya buat panjang sama dengan lebar. So P tolak 2 sama dengan L tambah 4. So seimbangkan dia, jadikan pemboleh ubah bawa sebelah kiri, okay, nombor sebelah kanan supaya kita boleh buat macam biasalah. Yang asal tadi warna hitam tu saya pusing je. Pusing ni tak melibatkan tanda ya. Maksudnya memang positif lah, kalau negatif lah. So saya cuma pusing je. Saya buat 56 bawa ke kanan, 2P tambah 2L ni saya bawa ke kiri. Saya punya cuma pusing je. Bila pusing ni tak melibatkan perubahan tanda. Okay, boleh buat begitu, tak ada masalah ya. Okay, ada soalan tak? Okay kan? Tak ada. Tak ada ya. Okay, saya teruskan kepada soalan. Ni saya screenshot dulu. Saya tak ingat saya dah on ke. Try lah kan. Okay, saya on. Saya memang tak check lagi kerja yang awak hantar semalam. Azim, aduhai, okay, dan Adani, okay, tak sempat nak check ya. Saya sekarang ni masih lagi sibuk dengan kerja lain. So minta maaf lah, saya tak tanda lagi. Nanti saya tengok ya. Tapi sebenarnya sekarang awak boleh terus apa? Kan buat pembetulan terus. Semua buat dalam buku kan. So boleh terus buat pembetulan masa saya ajar tu. Tak perlu tunggu saya kata okey buat pembetulan. Tak perlu ya. Okey. Soalan nombor 6. Sorry, nombor 6. Saya salin dulu. Saya copy dulu. Soalan nombor 6 ni. Resit yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perbelanjaan Liza dan Kayling di restoran sedap. Harga cawan apa dia pisang ni? Oh, saya kena buat ijazah dulu punya. Versi yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perbelanjaan Liza dan Kayling di restoran sedap. Harga secawan kopi adalah RM1 lebih daripada harga sebiji karipap. Berapakah harga bagi secawan kopi dan sebiji karipap? Okey, kita tengok balik lah sebab dia kata ada resit tak lengkap tu. 2 cawan kopi tak tahu berapa ringgit.
4 biji kari pak tak tahu berapa ringgit. Jumlah dia 6.8. RM6.80. 2 cawan kopi, 4 biji kari pak. Soalan dia nak cari harga. So kita terus namakan pemboleh ubah kita, iaitu apa? Yang pertama sekali, harga secawan kopi. Kopi. So huruf K lah kan? Boleh, tak kisah lah. Dia tak kisah pun. Nak guna XY. Oh, disebabkan dua-dua K je. Dua-dua ialah huruf K, tak apa. Kalau dua-dua huruf K, kita guna XY je lah. Secawan kopi kita buat X. Harga sebiji kari pub. Ni tak kisah je nama huruf ni. Awak boleh guna apa-apa saja, tak kisah. Guna huruf lah. Satu huruf, yang guna dua huruf pula. K, A ke. Ni Y tu suka hatilah saya nak guna XY senang. Sebab dua-dua K tu. Malas saya nak guna lain. Ataupun coffee K, C. Kari pak K. Ikutlah. Tak kisah pada. Saya guna XY ya. Okey, daripada huruf yang boleh ubah ni, kita boleh kena buat persamaan lah. Okey, yang satunya kita tahu, daripada yang resit rosak tu, 2 cawan kopi tambah dengan 4 biji kari pak sama dengan RM6.80. So kita tahu sekarang ni 2 darab X. Okay, sebab X ni ialah harga secawan kopi, baru kita dapat harga atas ni kan, harga yang koyak ni kan. 2 cawan kopi darab dengan berapa ringgit satu kopi. So 2X lah. Tambah dengan, sebab apa tambah? Sebabnya gabung lah kan. Kita nak kira resit ni, mesti kita tambah ni. Jumlah dia. Kemudian 4 biji kari pak. So 4Y lah. Sama dengan 6.8 ya. So dapatlah satu persamaan. Okay, satu persamaan. 2X tambah 4Y sama dengan 6.8. Okay, kita perlukan satu lagi soalan. Kita tengok daripada soalan ya. Harga secawan kopi adalah RM1 lebih daripada harga sebiji kari pak. Harga secawan kopi maksudnya kopi apa? X kan? Okay, harga kopi ni lebih daripada harga kari pak Y. Y tambah 1 lah kan? So X sama dengan Y tambah 1. Sebabnya X ni ialah harga secawan kopi, Y ni adalah harga kari pak. So katakanlah kopi ni RM5 lah. So kari pak, katalah kari pak 50 sen. So maksudnya harga kopi RM1.50 lah. Tambah 1 kan. Okay. So maksudnya kita dapatlah persamaan. Kita bawakan Y tu belah kiri, akan dapatlah X tolak Y sama dengan 1. So kita dapatlah dua persamaan tu. Okay, satunya saya guna warna lain. Satunya ialah 2X tambah 4Y sama dengan 6.8. Satu lagi kita dapat X tolak Y sama dengan 1. Okay, sebelum kita selesai kan, ada soalan nak tanya saya kenapa ataupun bagaimana ke? Okay. Okey je. Aduhai. Lepas tu Azim, Madani, Yasmin. Ya, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Boleh ya? Saya Bahari ni Lutfi kan? Lutfi, bersuara sikit Lutfi. Cikgu boleh, cikgu. Ya, lambat sikit hari ni ya. Okay, kalau malu nak respon, type lah. Tapi saya tak dengar chatting ni, bunyi chatting ni tak dengar. Okay, so kita nak guna cara apa ni? Perpustakaan juga. Perpustakaan, tak apa. Sekarang tak kisah pun. Kalau awak lupa cara pengantian pun tak apa. Janji awak tahu satu cara. Okay, janji awak tahu satu kaedah untuk selesaikan dia. So kita nak hapuskan apa? Saya suka sebenarnya hapuskan yang belakang dulu. So saya hapuskan Y dulu. So sekarang ni atas 4Y, yang bawah negatif 1Y. So kita jadikan dia 4 lah ya. Yang bawah ni kena darab dengan 4 ya. 4. Kita nak hapuskan Y. Okay, hapuskan Y.
Okay, so yang atas bersalin balik, 2x tambah 4y sama dengan 6.8. Yang bawah tu x darab 4, 4x. Negatif 1 darab 4, negatif 4y. 1 darab 4, 4 ya. Salah satu kesalahan yang biasa pelajar buat, 4 ni didarab dengan y je, yang lain tak darab. Selalu saya nampak lah pengalaman saya ya. Dia tak darab pun, x ni darab 4, dia tak darab. Dia darab dengan y je. Betul dia buat jadi salah lah jadinya. Okay, kena ingat, kena darab semua sekali ya. 4 darab x, 4x. Negatif y darab 4, dapat negatif 4y. 1 darab 4, 4. Okay, barulah beres. Bolehlah kita pilih operasi apa yang kita nak guna supaya dia terhapus. 4y dengan negatif 4y. Okey, bagus, tambah ya. Orang nampak dah tu. Okey, kalau tak percaya boleh guna kalkulator ya. Okey, tambah ya. Sebab 4 tambah negatif 4 kena jadi kosong. So, y akan jadi hilang lah. Okey, so tambah yang lain pun kena tambah ya. 2x tambah 4y akan dapat 6. Sorry. Guna warna hitam pula. Guna warna biru lah. Akan dapat 6x ya. Okey, 4 tambah negatif 4, y akan dapat kosong. 6.8 tambah 4 akan dapat 10.8 ya. 10.8. So x akan dapat 6 dengan x ni dia melekat, maksudnya dia darab. So 10.8 bahagi dengan 6 ya. So dapatlah x sama dengan berapa tu? 1.8 ya. Betul? Betul ke? Betul tak? Betul cikgu, betul-betul. 1.8. So nampaklah kita sekarang ni harga kopi RM1.80. Okey. So kita teruskan lagi cari y, gunakan mana? Gunakan persamaan ni. Guna persamaan yang ringkas tu. X tolak Y sama dengan 1. So X dapat 1.8. Tolak Y sama dengan 1. Negatif Y sama dengan 1. Tolak 1.8. Negatif Y akan dapat 1 tolak 1.8 dapat apa tu? Negatif 0.8 ya. Okay, so Y akan dapat 0.8 lah. So 0.8 ni ialah 80 sen lah. 80 sen ya. So kesimpulannya, so sebabkan kita dah define harga cawan kopi X, kemudian harga sebiji kari lipat Y, so kita boleh tulis terus, ataupun nak tulis sekali lagi pun boleh. Harga secawan kopi sama dengan RM RM1.80. Kemudian harga sebiji kari pap sama dengan 80 sen ya. Nak tulis sen ke nak tulis ringgit pun ikut awak lah. Kalau nak tulis sen, tulislah sen. Tak nak silap, tulislah ringgit je. 0.8. 80 sen lah. Itu. Okay, beres. Senang je soalan dia. Susah pun. Okay, nak tanya? Okay, ada nak tanya? Tak faham, tanya. Saya boleh tunjuk. Sekali lagi. Kenapa ya? Dia kadang-kadang tersilap tu bukan apa. Dia tersilap tanda negatif, positif, belah kanan, belah kiri, bila pindah salah, macam tu lah. Sebab tu kita tak. Dia sebenarnya belajar matematik ni, kita belajar supaya tidak cuai ya. Kalau cuai sikit, habis. Tak habis banyak. Tak habis semua, tapi habis sikit lah. Tak dapatlah markah penuh. Macam tu. Sebab tu kita kena Tak ada cikgu. tak ada ya, beres ya. So hari ni, okay, ni saya screenshot dulu. Hari ni sebenarnya target saya ialah nak mengajar awak cara kaedah graf. Saya ajar juga, okay, tapi saya tak wajibkan guna. Samalah dengan yang lain pun. Tak kisahlah kalau bila keluar soalan nanti nak guna kaedah graf pun boleh, nak guna kaedah penghapusan pun boleh, nak guna kaedah penggantian pun boleh, tak ada masalah. Okay, tanggungjawab saya ialah mengajar awak. Jadi saya dah ajar dah. So macam mana awak nak praktik tu, nak berlatih macam mana, itu bergantung pada awak ya, nak guna cara apa. Okay, sekali kalau cara graf ni memang kena
kena apa? Kena ada kertas gerah lah. Saya buka internet sekejap. Saya ambil je ni. Kertas gerah tu. Copy kat sini. Kertas gerah besarkan sikit. Okey, kaedah gerah ya. Boleh tajuk sikit. Kaedah gerah. Boleh nampak ke segi empat tu? Kertas gerah tu boleh nampak tak? Sekarang ni guna buku matematik pun boleh ya. Saya nak hari ni awak salin terus ya. Saya tak nak tunggu awak, saya pun dalam grup baru awak nak salin. Sekarang ni boleh salin terus. Tapi sekarang ni tengok dulu lah. Sekarang ni awak dengar dulu, tengok dulu macam mana. Okey, tajuk dia ialah kaedah graf ya. Tebalnya. Boleh lah. Tulisan wuduh. Tapi awak faham kan? Yang penting faham. Tulisan macam doktor je, tapi cikgu je. Kaedah graf ya. Kita ambil contoh soalan yang kita buat tadi. Nak buat mana? Soalan nombor 5 ke nombor 6? Apa cikgu? Tak, sekarang ni saya nak ajar awak menyelesaikan persamaan serentak, persamaan linear serentak ni guna kaedah graf. Kan dalam buku teks dia ada 3 cara. Saya dah ajar awak ulang-ulang penghapusan dengan penggantian. Penghapusan penggantian. Okey, sekarang ni saya, sebab tanggungjawab saya ialah untuk mengajar awak supaya awak tahu. Okey, awak nak guna tak nak guna itu awak punya pasal. Tak ada masalah. Okey. So sekarang ni saya nak ajar awak kaedah graf untuk menyelesaikan persamaan linear serentak ni. So saya tanya tadi nak guna soalan mana? Soalan nombor 5 ke nombor 6? Tak kisahlah lah. Saya ambil soalan nombor 5 lah. Nombor 5 ya. Mungkin ada pelajar tengok, kaedah graf lagi senang lah. So ikutlah, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun ya. Sebab itu saya ajar ada 3 cara tu. Kalau boleh tahu semua cara lagilah bagus. Itu paling bagus lah sebenarnya. Dia tahu semua cara kan. Dia boleh nak gunakan. Kalau orang cabar dia, nak guna kaedah mana? Graf boleh? Boleh. Nak guna kaedah penghentian boleh? Boleh. Nak guna kaedah penghapusan boleh? Boleh. Okay. So saya guna soalan nombor 5 ya. Terus pada persamaan lah ya. Sebab kita dah bincang tadi. 2P tambah 2L 96. Okay, persamaan kita ialah 2P tambah 2L sama dengan 56. Kemudian P tolak L sama dengan 6. P tolak L sama dengan 6 ya. Okay. Okay, macam mana nak buat kaedah graf ya? So bila kaedah graf ni memang kena lukis graf lah ya. Memang kena lukis graf, wajib lukis graf. Itu sebab saya kata saya malas nak guna cara ni. Saya pemalas nak guna cara ni. Kecuali lah kalau depan saya boleh guna komputer kaedah graf ni. Sebab kaedah graf ni kena lukis graf. Nama kaedah graf kan. So saya buat dulu paksi Y. Kemudian saya buat pula paksi ini. Paksi X ke? Saya tak pastilah. Awak pernah belajar ke graf dekat sekolah rendah dulu? Pernah. Tak ke ya? Pernah. Dia tadi saya dengar macam tak. Ada ya? Okey. Tak pernah ikut. Tak pernah sebab tak pergi sekolah. Ponteng masa tu. Tak lah. Tak ingat. Cikgu tu dah ajar. Tak ingat. Tak ingat kan? Tak ingat cakap tak ingat. Bukannya tak ajar. Okey. Tak tahulah mungkin masa tu cikgu awak sibuk ke apa, saya tak tahulah. Okey, maksudnya ada lah ya, betul. Maksudnya ada tapi punya awak tak ada peluang, tak diberi rezeki oleh Allah untuk belajar kaedah graf ni. Bukan kaedah graf, maksudnya graf. Maksudnya kaedah graf ni apa? Graf ni awak tahu ada pasti menegak, ada pasti melintang. Okey, saya rasa macam ada.
Okey, so sekarang ni saya tak namakan XY ya. Saya namakan ikut kita punya huruf. Okey. So saya ambil sekarang ni, menegak saya ambil huruf P ya. Dan melintang saya ambil huruf L. Okey, tentu saya label dulu. Saya label dulu 1, 2, 3, 4. Dia punya singkatan ya. Itu yang kadang-kadang itu malah nak buat ni. So kaedah gerah ni nak buat gerah dulu jadi lambat. Sedangkan kalau guna kaedah pengfokusan ke kaedah pergantian lebih cepat ya. Tapi tak apa, saya ajar je, jangan risau. Okey. Saya tak wajib pun gunakan. Tak tahulah kalau tiba-tiba ada soalan. Maksudnya soalan luar bagi. Setakat ni soalan cikgu buat ya. Jangan risaulah. Saya takkan tulis soalan. Sila gunakan kaedah graf. Tak ada ya. So boleh gunakan kaedah apa-apa yang awak suka, yang awak biasa. Okey, so macam mana? Okey, cara dia macam ni ya. Okey. Awak first kali dia ada dua persamaan. Awak salin dulu persamaan pertama. Okey, dah ada dah 2P tambah 2L sama dengan 56. Masukkan kosong dulu. Okey, P masuk kosong. Tambah 2L sama dengan 56. Okey, masukkan kosong. Mula-mula masuk kosong P, kemudian masuk kosong L. Okey, untuk apa ni? Untuk cari titik ya. Kita nak plot. Okey, bila P sama dengan kosong, 2 darab kosong, kosong lah. Tak tulis pun tak apa. Tak tebal je. Tak faham betul lah awak ni. Tutup lalu dan set. Nyampah lah. Okey, 2 darab kosong kosong. So 2L sama dengan 56. So L sama dengan 56 bagi dengan 2. Oleh banyak lah pula. Tebal sangat. Tebal sangat ya. Tak, dia boleh 56 tu bagi 2 dapat 3 dapat 28. 28 besar sangat. Kita sama 9 je paling besar, paling kecil sebelah. Sekejap ya. Saya ambil yang nipis sikit. Pen saya ni. Okey. Macam ni. Disebabkan P ni mewakili Y, L ni mewakili X. Okey. Saya masukkan dulu L sama dengan kosong. Saya ambil yang ni dulu. 2P tambah 2 darab dengan L 1 sama dengan 56. Besar juga. Aduh. Besar sangat sebab 56 kot. Sebab ini biar. Okay. Sebab apa saya kata besar? Okay, saya tengok ya. 2P sama dengan 2L. So 2P tambah dengan 2 darab 1, 2 sama dengan 56. Okay, 2P sama dengan 56 tolak dengan 2. 2P sama dengan 50 tolak 2, 54. P sama dengan 54 bagi dengan 2. P sama dengan 27. 27. So sekarang ni bila L sama dengan 1, P sama dengan 27. Sedangkan graf kita yang saya lukis ni sampai 9 je. So tak boleh nak plot lah. Besar sangat ya. Besar sangat. Gila ni. Maksudnya kena buat tinggi lagi P ni sampai 27. Sebab tu saya kata graf ni dia menyusahkan sebenarnya sikit. Okey, tak apa. Jangan risau. Cikgu ada solutionnya. Jangan risau. Cikgu ada solutionnya. Okey. Supaya benda ni tak hilang ya. Cikgu guna software lah. Bukan saya ni awak jangan fikir betul ya. Sebab saya nak ajar awak supaya awak tahu. Oh, ni cara dia. So nak guna tak nak guna itu pilihan awak. Saya guna ni terus. Dia ada dalam internet. Sekarang ni zaman sekarang ni memang mudah ya. Awak boleh klik je, kita boleh buat.
Tak payah nak lukis-lukis. Okay, sekarang ni kita gunakan Desmos ni. Desmos ni ialah software nak lukis graf ya. So graf kita yang pertama ialah 2 P. Saya beritahu apa tadi? P ialah Y kan. Maksudnya 2Y. Alah 2Y. 2Y tambah 2L. L tadi X kan? Sama dengan 56. Okay. So mana graf dia? Tu. Kena kecilkan lagi. Tu graf dia nampak. Tu graf dia. Saya guna ni lah ya. Nampak tu sampai 30 lah nampak tu. Okay. Maksudnya tak boleh lukis sampai 9. Saya lukis tadi. Paling besar sebelah pasti melintang, pasti menegak sampai 9 je. So memang tak muat lah graf saya ni. So saya guna software, saya guna apa? Ni. Boleh lukis dah. So inilah graf dia. Okay. Jangan keliru ya, saya buat Y dengan X ni sebab apa? Kita tahu kan bila awak belajar graf, paksi yang menegak ialah paksi Y kan? Dan dalam soalan ni saya kata, saya gantikan Y tu dengan P. Maksudnya paksi yang menegak mewakili P. Okay? Dan paksi yang melintang iaitu X mewakili L lah. Boleh faham ya? So sebab tu bila saya nak gunakan software ni, saya kena tulis XY, tak boleh tulis P dengan L, akan jadi pelik nanti. So ni 2P tambah 2L lah ni. So graf dia macam tu ya. Okay. Lepas tu yang kedua ialah P tolak L. Maksudnya kalau bila P tolak L, macam mana nak tulis dalam XY? P tadi ialah Y kan? L tadi ialah X kan? So apa dia? Y tolak X ya. Sama dengan 6. So itu graf dia. Okay, kepada yang tak ada pengalaman tentang graf ni, saya ulang sekali lagi ya. Okay. Bila kaedah graf, okay, graf ni ialah terdiri daripada paksi yang menegak, paksi yang melintang. Okay, paksi melintang kita memang namakan dia Y. Okay, memang nama paksi Y. Yang melintang, paksi X. Okay, itu memang basic graf lah, basic graf ya. Asas pada graf. Paksi yang menegak memang Y, paksi yang melintang kita panggil X. Okay, so saya kata Y itu diwakili oleh P, okay, dan X tu diwakili oleh L. Okay, boleh ya? So bila saya nak lukis dalam software ni, saya terpaksa guna XY. So sebab saya beritahu tadi, P ialah Y ataupun Y ialah P, so 2Y lah. L ialah X, so 2X lah tambah 56. So graf warna merah tu mewakili persamaan yang pertama. Okay. Kemudian graf warna biru tu, dia kalau ikut persamaan dia, P tolak L kan. So P tadi apa? Y kan? Benda menegak. L tu apa? Melintang kan? X. So sebab tu saya tulis Y tolak X sama dengan 6. So graf dia warna biru tu. Okay. So nak cari jawapan dia macam mana? Okay, cari persilangan dia. Silangan dia. So kalau guna software senang lah, kita tahu dah berapa dulu. 11 dengan 7. Okay, 11. Kalau guna padang pula. Okay, 11 dengan 17 ya, 17. Okay, so kalau ini kita panggil koordinat ya. Ini kita panggil koordinat. Tak apa kalau tak tahu tak apa, saya beritahu lah. Ini koordinat ya. Koordinat. Koordinat kita sebut X dulu, baru sebut Y. Maksudnya sekarang ni, bila kita buat kaedah graf ni, bila dapat koordinat yang bersilang, X tadi mewakili apa? L kan? So ini ialah L. Y tadi diwakili oleh apa? P. So kita dapatlah L sama dengan 11, P sama dengan 17. Sama kan dengan jawapan kita buat tadi. Ni, nampak? P sama dengan 17, L sama dengan 11. Okay, cumanya cara ni kena lukis graf. Macam pening, tapi sebenarnya kalau awak tahu cara graf ni, sebenarnya senang je. Nak pula guna software macam saya ni kan, lagi lah. Maksudnya mencari pada persilangan dia. Okay, saya tulis sini ya. Tak boleh nak salin awak je, sebabnya dia besar sangat. Okay.
So ini ialah persilangan ya. Tak apa, saya ni sebab saya rakam. So boleh tengok semula nantilah. Jawapan pada persilangan graf. Okay, persilangan graf. Ni graf dia. So tiap persilangan dia, sebab kita guna software senang lah, kita tunjuk je lah. Tunjuk keluar dah koordinat dia 11, 17. So dapat lah. So itulah cara graf. Okay tak? Boleh faham tak? Kalau tak faham, tanya saya. Nampak macam mudah kan? Tak payah nak tukar, nak pindah-pindah, nak cari, nak hapus ke, tak payah. Maksudnya bila lukis graf, tapi kena lukis graf lah. Graf menegak, graf untuk kedua-dua persamaan. Okay? Mungkin tanya saya, cikgu, kalau guna soalan nombor 6 tu macam mana cikgu? Sama je lah. Sama je ya. Okay? Katalah saya sekarang ni saya buat soalan nombor 6. Nombor 6 tadi ya, cerita pasal kopi dengan karepap tadi. Okay? So kalau contoh mana ni? Contoh mana ni? Contoh pada sini lah. Okay, soalan nombor 6, persamaan dia ialah 2x tambah. Kan mudah sebab saya guna x dengan y. Nombor 6 ya. 2x, tak tebal tak biasa lah je. Nampak nipis sangat. Tebal sikit pen saya ni. Nombor 6, 2x tambah 4y sama dengan 6.8. Kemudian x tolak y sama dengan 1. Okay. So alang-alang kita guna terus lah. Sebab graf ya, basic memang ni paksi x, menegak ialah paksi y. Okay. Saya pun guna software ni. Okay. Saya clearkan dulu. Okay, tulis yang pertama sekali 2x tambah 4y. 2x tambah 4y sama dengan 6.8. Okay, so itu graf dia, nampak warna hijau tu. Itu graf dia. Kemudian satu lagi ialah x tolak y sama dengan 1. Jadi sekarang ni awak kena ada kemahiran melukis graf lah. Itu je yang saya beritahu tak. Kena ada kemahiran melukis graf. Tu dia. So nak cari dia punya jawapan mana? Cari dekat mana? Saya beritahu tadi, dekat mana nak cari jawapan dia? Dekat mana? Hello? Dekat. Dekat mana? Dekat mana? Kelas? Dekat mana nak cari jawapan? Dekat graf tu tak? Yelah, kat mana kat graf tu? Dekat mana? Atas ke, bawah ke, tepi ke, kanan ke? Kat warna hijau ke, kat warna ungu ke? Dekat persilangan ya. Saya beritahu kali dekat persilangan. Tekan je persilangan ni. Nampak tu 1.8, 0.8. Koordinat dia ya. Saya dah beritahu dah. Jawapan pada persilangan. Alamak, persilang tu berapa tu? Graf ya. Iaitu dibagi tadi. Mana tadi? 1.8 dengan 0.8. 1.8 dengan 0.8. So, saya beritahu dah, bila kita sebut koordinat, kita sebut apa dulu? Koordinat, kita sebut x ke, y ke dulu? Mana? X. Kita sebut x dulu kan? Okay, kita sebut x dulu. So, kesimpulannya kita dapatlah jawapan dia. X sama dengan 1.8, y dapat 0.8. Okay, sama dengan jawapan tadi ya. Sama
copy ialah X 1.8, Y ialah karipap 0.8. Okay. Tapi nampak macam senang kan sebab saya guna software. Okay, awak kena lukis sendirilah nanti dalam buku, dalam buku, dalam kertas ke dalam buku. Okay, nak lukis macam mana pula cikgu? Okay, nak lukis ni. Okay, boleh lukis ke? Boleh lukis tak? Boleh lukis ni. Okay. Okay, saya ajar lukis sekejap ya. Tak apalah, saya ajar sekejap ya. Walaupun dah 12.3 minit ni, sekejap ya. Saya ajar lukis ya. Okay. Saya ajar nak lukis macam mana. Alamak. Alright. Budaya ni lah. Sebab saya lukis demi paksi dah. Besarkan sikit. Okay, saya padam dulu yang tadi tu. Puas saya tak sarapan lagi ya. Saya cuma makan sepotong Apollo je. Itu pun anak saya bagi masa saya tengah buat kerja tadi dekat komputer. Itulah, itu tak benda. Maksudnya gagal membuat rancangan ya. Sambil tak makan lagi. Pukul 12 tak je aku tak makan lagi. Memang tak makan lagi. Saya makan Apollo tadi. Kesian saya. Masalah saya lah. Siapa suruh tak makan? Lekat dah. Okay. So kalau perancang yang terbaik, dia boleh rancang makan bila, sarapan bila. Kena baju duel tu. Bukanlah kena buat jodoh, maksudnya terancang lah. Okay, pukul 8 ni lepas subuh, mungkin tak tidur, lepas subuh buat kerja. Okay, pukul 8 ni pergi makan kejap, sambung balik. Waktu kelas, saya tadi ada kelas dengan 4D, pukul 9.30. Kelas dengan 4D, waktu pukul 11 dengan 1K. Itulah rancangan yang bagus. Ini saya buat je kerja, nak kelas barulah aku kelas, waktu lupa nak makan. Bukan lupa, tertinggal lah. Mungkin masa tu tak lapar lagi kot. Sekarang ni dah lapar lah, baru ingat perut. Sekejap ya, saya tunjuk ya. Okay. Ya, saya jadi lembab lah. Nak kena komputer ni. Kau macam tu je, tak ada guna baris pun. Lantak. Ini kita buat sipir 5 boleh tak? 5, 0.2 tak cukup 5. 5 10, 1.8, 2 lah, 2 nak bagi dengan mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2.0 ya, 2.0. So 0.2 lah. Itu masalahnya kalau graf ni kita kena tengok pula skala dia. Okay. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.01 lah. Ini 1.2. Sibuk lah benda ni. Apanya keluar? Buat sini sikit. Hilang pun. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 ya. 2. Kemudian ini pun saya buat sama je. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okay. Samaan kita tadi apa? 2x tambah 4y sama dengan 6.8. Kemudian, okay, cara lukis graf ialah macam ni ya. Awak ambil satu nombor, okay, katalah sekarang ni, awak ambil x sama dengan 0.2 ya. X sama dengan 0.2. Saya tak padam lagi. Ni lah ya, tak apa, saya ajar je, tak apa. Saya ajar. Lepas ni setiap video, kalau rasa cara ni mudah, guna cara ni. Kalau tidak, gunalah cara yang biasa saya ajar. Okay, saya cuma ajar je. Okay, supaya awak tahulah. Awak dapat gambaran. Bila nanti keluar lagi, awak tahu, oh cara graf macam ni. Tak nak guna lah, tak best. Susah.
Okay, so saya masuk X sama dengan 0.2. So X 0.2, 2 darab 0.2. Itu saya macam mana tu? 2 tambah dengan 4Y sama dengan 6.8. 0.2 darab 2 dapat 0.4. Tambah 4Y sama dengan 6.8. 4Y sama dengan 6.8. Tolak dengan 0.4. 4Y sama dengan 6.4. Y sama dengan 6.4 bagi dengan 4. Y dapat berapa tu? 1.24 bagi 4 pun 6 je. 1.6. Okey. So maksudnya sekarang ni, bila X sama dengan 0.2, Y sama dengan 1.6. Maksudnya koordinat kita ialah 0.2, 1.6. Ini ialah X, ini ialah Y. Melintang 0.2, menegak 1.6 dekat sini ya, plot 1. Baru dapat satu titik je, belum garisan lagi. Garisan kedua pula, padang pula ni. Tak apa, saya ajar je, tak apa. Kalau rasa tak best, tak apa. Jangan guna lepas ni. Okay, saya ajar je. Tengok je ya, tak apa. Ada yang nak pergi makan ke? Sekejap je, saya ambil masa sekejap. Ada. Sekejap. Sekejap je ya. Okay, saya rakam ni, so boleh tengok dulu semula nanti. So saya padam ni, saya tak screenshot pun. Nak padam satu hal lambat Sebab okey, saya ambil pula titik yang kedua, saya ambil dekat 1 lah. Boleh ke 1? Tengok sikit. Boleh. Macam mana kita cikgu tahu boleh tak boleh? Rahsia. Okey, bila X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1 ya. So saya gantikan X ni dengan 1. Alamak, warna oranye lagi. Tak apalah warna oranye pun ya. Lambatlah dia punya tindak balas. Oh, tertukar bagus. 1 tambah dengan 4Y sama dengan 6.8. 1 darab 2. Jangan! Oh, lama dia padam. Berat sangat. Itulah berat sangat. Komputer tak apa-apa tu. Komputer murah je. Saya ambilkan ni. Sekejap ya. Tunggu sekejap ya. Saya pun lapar ni. Sabar. Oh, tadi tak padam pun. Nampak. Terkeluar. Dia terkeluar tadi. Dia jadi yang dia last kali dia save bila je. Sebenarnya kalau kelas mat kita pun kalau dekat sekolah bukan sejam kan. 40 minit, sejam 20 minit. Itu kalau 2 masa. Tapi kita memang 2 masa je tak? Kelas kita kan. Okey, saya buat laju sangat. Tolonglah laju sikit, tolonglah. Okey, masukkan 2. Okey, 1 sebab saya kata tadi saya pilih titik X 0.2. Bila X sama dengan 0.2, Y sama dengan 1.6. So itu dia punya titik dia. Kemudian saya ambil pula bila X sama dengan 1, berapa Y? So kena masuk dalam kesamaan lah. Okey, 2 tambah Y sama dengan 6.8. So 4Y sama dengan 6.8 tolak dengan 2. 4Y sama dengan 4.8 lah. Y sama dengan 4.8 bahagi dengan 4. Y sama dengan 1.2. Okay. So titik kita yang kedua ialah, sebab kita nak lukis garisan mesti kena ada 2 titik kan, at least ada 2 titik baru kita boleh lukis garisan.
So sekarang ni bila X sama dengan 1, Y sama dengan 1.2. So koordinat kita ialah 1, 1.2. Okay. So kat mana 1, 1.2? 1, melintang 1, menegak 1.2 dekat mana? Dekat sini ya. Dapat dah satu garisan. Okay, baru siap satu garisan je. Lagi satu. Kan buat satu lagi, tak apa, sabar ya, kita tunjuk dia. Okay, awak nak guna, tak nak guna, tak punya pasal lepas ni ya. Saya ajar je. Okey. Saya ajar. Sebab tu saya tak tumpukan pada getah diagram ni. Sebabnya dia menyusahkan sikit, dia leceh. Okay, dia leceh. Kena lukis Nak graf. betul-betul. Okay. Tu kena tepat pula lukis tu. Kalau tak tepat ke tak dapat pula titik dia. Itu jadi masalah tu. Okay, itu ialah garisan 2X tambah 4Y, baru satu garisan. Okay, kena padam pula yang ni. Okay, proses yang sama ya. Proses yang sama, tapi kita guna pula persamaan satu lagi. Sebab setiap persamaan ni mewakili satu graf ya. Sekarang ni kita guna persamaan 2X tambah 4Y. Sekarang ni kita buat pula persamaan. Ya. Persamaan kita satu lagi. X tolak Y ya. X tolak Y sama dengan 1. Okay. X tolak Y sama dengan 1 ya. Okay, macam biasa kita pilih je mana-mana titik. Okay, katalah kita ambil titik 0.2 je lah. So X 0.2. 0.2 tolak dengan Y sama dengan 1. Negatif Y sama dengan 1 tolak 0.2. Negatif Y sama dengan nak padam. Tidak. Sabar. Dia benda baik memang halangan dia banyak. Biasa tu. Kurang ni cikgu. Tak apa ya, kejap ya. Tak apa ya. Kalau tak apa, siapa yang rasa dia ada kerja lain, kena buat, terpaksa keluar je lah. Tak masalah ya. Saya nak habiskan ni. Saya tak naklah benda tu tergantung. Saya tak nak ajar tergantung ya. Saya nak habiskan juga. Okay, maksudnya hari ni hari last lah kita tajuk ni ya. So lepas cuti ni kita masuk tajuk baru lah. Oh tadi tak padam. Kena lukis balik, kena tulis balik. Aduh, tak apa, sabar ya. Sabar. Setiap kesabaran tu ada dia punya apa? Keuntungan dia. Sabar dia bagus. Walaupun tengah lapar ni. Cikgu lapar ni, tak makan lagi ni. Pukul 12 tak makan lagi cikgu. Itulah apa benda, pembahagian masa tak betul. Time management. Harap lepas ni jangan padang lah. Harap. Okay, X tolak Y sama dengan 1. Okay, saya nampak tadi bila kita buat tadi dapat negatif ya. Sekarang saya tak buat negatif. Sekejap ni saya kira 2 negatif Y sama dengan, mesti akan dapat negatif dia. Cuma dapat negatif lah. Kena besar lah ni. Kena besar je. Saya ambil 1 dulu. Y sama dengan 1 ya. 1 tolak Y sama dengan ni 2 ya. Boleh. Okay, Y sama dengan 1 tolak 1. Negatif Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 lah. Okay, dapat dah. Okay, so titik kita yang pertama ialah, saya buat warna biru lah. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 0. So, yang sekarang ni koordinat kita ialah 1, 0. 1, 0 kat mana? Melintang 1, menegak 0. Kat sini lah. Okay, kat situ. Okay. Dapat dah satu titik, kita buat satu titik lagi. Satu titik lagi nak buat apa ya? Tadi dia pergi bawah lagi kan? Apa kata saya masuk 0? Dia sebenarnya nilai ni tak kisah masuk berapa-berapa ya. Tak semestinya kena ikut.
Saya ganti pula. Saya ganti pula apabila X sama dengan kosong ya. Bila X sama dengan kosong, satu tolak kosong, kemudian dapat satu, so negatif satu lah. Oh, negatif satu kat bawah. Oh, boleh. Kita ambil je lah kan kat sini lah. Kalau kita kalau negatif satu, negatif satu bawah lagi. Tak boleh. Itu jadi lambat Itu sebabnya saya tak minat nak guna cara ni. Sebab dia kena try sampai dapat garisan tu. Itu yang menyampah Tapi tak apa, saya ajar je. Kita guna 2 lah. Saya ambil 2 Saya ambil bila X sama dengan 2. Okay, 2. So, negatif juga. Tak lah. 2 tolak ni akan dapat negatif 2. So, 1 tolak 2 dapat negatif 1. So, negatif-negatif akan jadi positif 1. Okay. So, bila X sama dengan 2, Y sama dengan 1 ya. So, bila koordinat kita ialah bila X sama dengan 2, Y sama dengan 1. So, 2, 1 kat mana? 2 sini, 1 kat mana? X2 sini. Y1 kat mana? Sini So, dijumpa kat mana? Dijumpa kat sini. Tu dia. Koordinat kita yang kedua. So, barulah boleh lukis garisan. Okay, ni saya ajar nak lukis manual. Tadi saya guna software. Jadi pastikan benda ni kita dapat. Ada tahu, boleh ulang balik nanti YouTube saya. Ada. Okay. Itu pun jadi payah Itu pun jadi payah. Sebab apa jadi payah? Kalau tengok persilangan, saya beritahu kan jawapan dia ialah persilangan antara dua graf kan. So kalau letak persilangan dia ni, betul-betul kat sini, macam mana kita baca ni? Ni berapa ni? Kita nampaklah Y sama dengan 0.8 tapi X ni sebenarnya berapa? Tak nampak Okay? Tapi skala betul-betul, sebab tu skala ni kena betul. Skala tu maksudnya macam saya buat skala satu kotak 0.2. So awak kena buat kecil lagi, 0.1 ke 0.01 ke, supaya dapat tahulah berapa ni. Sebab persilangan ni tak tahu berapa ni. Okay. Ataupun saya lukis tak tepat. Sepatutnya dapat 1.8 kan. Saya lukis tak tepat ni. Oh yelah, tak tepat lukis. Saya undur ya. Okay, kalau lukis betul-betul. Sebenarnya boleh dapat 1.8 tu je. Boleh nampak. So nampak persilangan dia dekat sini Alamak. No. Yang padam. Okay. Tutup dulu. Okay, nampak persilangan dia. Maksudnya sekarang ni kita nampak kita punya nilai X sebenarnya ialah dekat ni 1.8. Nilai Y kita ialah 0.8. So kesimpulannya X sama dengan 1.8, Y sama dengan 0.8. Dapatlah dia. Puas lah nak mendapatkan kan. Okay. So sekarang nak nampak gambaran Nampak gambaran kaedah graf macam mana. Okay. Memang menyusahkan lah. Okay. Yang penting tapi awak tahu. Nanti tiba-tiba balik kampung ke Wan tanya ke, benda kaedah graf ni nak selesaikan persamaan linear serentak ni. Macam ni Wan. Okay. So sekarang ni awak nampak dia punya cara kaedah graf. Sebab apa saya tak pentingkan guna kaedah graf ni. Sebab dia leceh, menyusahkan dan kena tepat lukis garisan tu. Kalau guna software mungkin tepat lah. Tapi sekarang ni macam mana pula awak jawab soalan PX mana boleh buat komputer pula. Okay. Itulah cara dia mungkin awak kata cikgu ni tapi sekarang ni saya nak awak nampak gambaran je. Macam mana. Okay. Mungkin nanti peringkat lebih tinggi, mungkin dah naik tingkat 3, barulah macam ni, itu cikgu asal ajar masa form 1 tu macam ni rupanya, baru dia nampak. Sebab kadang-kadang kita memerlukan kematangan untuk memahami sesuatu tu.
Sekarang ni mungkin yang penting awak nampak gambaran. Kalau kaedah graf, macam ni. Kena lukis graf. Okay, bila sebut kaedah graf je, kena lukis graf. Okay, dan lukis graf pun bukan senang-senang lukis graf ya. Maksudnya kena paksi X, paksi Y tu, dia punya skala tu kena betul. Kalau tidak nanti, macam tadi kalau saya buat 1, 2, 3, 4, 5 je, tak boleh. Sekarang ni saya terpaksa guna 0.2. Sebaik dah dapat tepat. Kalau tak dapat tepat tu, saya kena kecilkan lagi. Kena lukis balik, jadi masalah. Okay. So, yang penting nampak tak gambaran dia? Nampak ya? Kalau maksudnya, saya faham lah kalau saya bagi soalan memang tak boleh buat lah guna kaedah graf ni. Okay, kalau boleh buat, okey lah, dia bagus lah. Cuma saya nak bagi orang nampak gambarannya macam mana kalau guna kaedah graf. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Tak ada tugasan, awak boleh buat sendiri je soalan mana-mana. Maksudnya boleh guna kaedah penghapusan dengan kaedah pengertian je. Saya nampak sekarang ni paling mudah kaedah penghapusan kan, betul tak? Okay, so guna je, teruskan je guna kaedah penghapusan. Okay, kuasai yang kaedah penghapusan tu. So yang dua lagi tu, awak tahu, yang penting awak tahu gambaran dia macam mana. Kalau guna penggantian, kena ganti-ganti. Waktu jadi payah tu. Kalau guna kaedah, lagilah kena lukis graf. Okay. Okay, jadi itu saja. Nanti kalau nak tanya apa-apa, boleh PM saya. Okay, mungkin awak nak buat latihan sendiri ke apa ke. Itu lagi bagus ya, tak perlu saya suruh buat latihan sendiri ni. Okay, boleh awak kena, sebab dia biasalah nak bagi mahir suatu ni, kita kena berlatih. Tak kisahlah bersukan ke apa-apa ke, memasak ke, kita kena berlatih. Kita kena buat selalu, barulah kita dapat. Okay, jadi itu saja. Minta maaf kerana ambil masa awak lama. Okay, dah 12.24 ni, saya pun nak makan lepas ni. Okay, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh bersurai. Terima kasih. Dalam. Waalaikumsalam, cikgu. Okay.